Alright, so sekarang ni kita nak tengok pasal transformer. So dalam kehidupan sebenar, ginilah rupa transformer. Okay, so yang korang belajar selama ni ada primary dengan secondary coil tu, part tak dalam dia. Okay, primary, secondary, lebih kurang macam tu lah. Okay, so ini adalah rupa transformer. Transformer ada banyak bentuk ni, di antara bentuk dia lah. Okay, alright, so kita tengok macam mana transformer boleh berfungsi. Okay, transformer adalah sejenis alat, equipment used to raise ataupun lower the potential difference of an alternating supply. So, dua keyword. Dua keyword. Yang pertama adalah potential difference. So, potential difference dia yang berubah, bukannya current. I mean like current berubah, tapi transformer the whole point dia adalah dia nak ubah potential difference. Okay, yang kedua, supply tu kena alternating current. Okay, so sekarang ni kalau korang tengok kita ada dua, satu primary, satu lagi secondary coil. Okay, so katakanlah daripada sikit gulung-gulung ni kepada banyak gulung-gulung, okay, itu nama dia step up. Logik lah, nama dia pun step up ke atas. So dia nampak bagi value lagi tinggi. Okay, so bila daripada sikit jadi banyak, dia punya gulung, value V pun sama juga. V dia daripada sikit jadi banyak. Okay, kalau kita terbalikkan, katakanlah ini yang banyak, ini yang sikit. Maksudnya NP banyak, NS sikit. Jadi daripada tinggi jadi rendah. So VP lagi besar daripada VS. So maksudnya dia turunkan value potential difference. Meaning itu kita panggil sebagai transformer yang step down. Sebab dia turunkan. So down Alright, so itu adalah cerita secara ringkas transformer tu apa semua. So macam mana dia berfungsi? Okay, first kali adalah korang tengok, korang kena ingat balik bahawa dekat dalam chapter elektromagnet, kita belajar daripada elektrik boleh hasilkan magnet. Pada masa yang sama, selepas ada magnet, dia boleh hasilkan elektrik. Okay, so yang bawah tu adalah aruhan lah ataupun induction. Okay, so tengok dekat primary coil. Dekat primary coil, kita ada power supply. So power supply ni bentuk dia macam tu, simbol dia macam ni sebab dia adalah alternating current. So alternating current maksudnya dia akan datang daripada dua arah. So maksudnya katakanlah dia arah yang pertama macam ni. Okay, clockwise. Lepas tu arah yang kedua anti-clockwise. Okay, so sekarang ni ingat balik tadi kita dah cakap bahawa kalau dia ada current, dia akan jadi magnet. Jadi mula-mula dia ada current clockwise. So dia akan hasilkan magnet satu direction juga. Okay, yang tu adalah kot cara nak tengok macam mana. Tapi idea dia adalah dalam ni satu direction. So dia akan hasilkan benda ni, coil ni akan jadi magnet. Bila coil ni jadi magnet, core ni pun jadi magnet juga. Okay, so sekarang ni imagine, ni contoh je katakanlah dia datang ikut method pertama ni, jalan yang pertama ni. Okay, warna merah. Dalam ni pun dia punya magnetic field warna merah juga. Bayangkan macam tu dulu. Okay. Lepas tu kalaulah sebab ni adalah alternating current kan. So dia akan patah balik. So waktu dia patah balik warna biru macam ni. Okay. Bayangkan magnetic field pun terbalik juga warna biru macam ni. So kalau korang perasan dalam ni magnetic field dia pun berubah arah. Itu yang dimaksudkan dengan changing magnetic field. Okay. So bila ada changing alternating current dekat sini, changing direction, dia akan create changing magnetic field dalam ni. Okay, changing magnetic field tu maksudnya umpama magnet tu sedang bergerak. Walaupun korang nampak seketul soft iron core ni tak bergerak, tapi sebab magnetic field dia bergerak, umpama magnet tu bergerak. Okay, ini yang maksud induction tu. Okay, sebab kalau korang ingat, contoh ni magnet. Okay, magnet ni keliling dia ada magnetic field. So, bila dia masuk daripada kanan, okay, dia masuk macam ni, dia akan ada cutting. Okay, lepas tu korang keluarkan balik, dia akan ada cutting lagi. Korang masuk balik, ada cutting. Keluar balik, ada cutting. So, samalah dengan keadaan di mana magnetic field tu mula-mula satu arah, lepas tu patah balik, satu lagi arah dan patah balik. So, maksudnya, changing magnetic field tu akan menyebabkan ada cutting yang continuous dekat secondary coil. So, bila ada cutting of magnetic field, terhasillah EMF dekat dalam secondary coil. Okay, so itu adalah cerita macam mana boleh terhasilnya. So bila ada EMF tu, maksudnya terhasillah kalau contoh
soalan ada bulb dekat sini. Kenapa bulb ni boleh menyala? Sebab ada EMF tu. So kalau soalan tanya, diorang minta what is the working principle ataupun how does it work ataupun kenapa tiba-tiba kat sini boleh menyala. Okay, korang kena explain semua ni. Okay, starting dengan alternating current. Okay, supply dekat primary coil. Dia akan menghasilkan changing magnetic field dekat dalam soft iron core. So changing magnetic field ni okay, akan dipotong ataupun there is a cutting of changing magnetic field dekat secondary coil. So itu nama dia induction. So EMF is induced in the secondary coil. So untuk buat benda ni, core dia yang dalam dia ni kena pakai soft iron. Kenapa? Sebab easily magnetized and demagnetized. Dia punya coil yang gulung-gulung keliling ni adalah pakai copper. Kenapa? Dia adalah good conductor. Okay, next. Tadi kita cakap pasal AC. Apa jadi kalau kita pakai DC? So kalau kita pakai DC, current hanya akan flow in one direction sebab dia direct current. So maksudnya umpama current just flow dalam satu direction macam ni. So bila dia flow dalam satu direction, imagine dia punya core ni pun magnetic field dia hanya akan flow dalam satu direction sahaja. Okay, umpama korang masukkan magnet dalam ni, lepas tu dah tak gerak dah. Walaupun awal-awal tadi macam ada cutting, tapi bila dia stay je kat dalam tu, dia tidak ada perubahan dah. So there is no change in magnetic flux, so EMF is not induced in the secondary coil. So tak ada apa-apa jadi dalam cerita ni. Okay, so itu yang berlaku kalau kita pakai direct current. Sebab tu kita pakai AC untuk transformer.